Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Seperti yang diminta-minta, hari ni Nina akan ceritakan tentang sebuah kejadian yang tengah viral dekat TikTok. So, ada kejadian mistik yang pernah terjadi di Desa Penari, Indonesia. Sebenarnya kes ni agak meningkan Nina sikit sebab bila Nina research semuanya dalam bahasa Indonesia. Jadi secara jujurnya agak susah lah untuk Nina translate kat korang. Tapi Nina akan cuba sebaik yang mungkin dan Nina harap korang faham dengan explanation Nina. So, without wasting any time, let's get started. Ceritanya bermula pada tahun 2009. Jadi ada 6 orang student yang belajar dekat sebuah U nak ke kampung yang diberi nama sebagai Desa Penari. So sebenarnya diorang ni ada field trip ataupun KKN dalam bahasa Indonesia yang bermaksud kuliah kerja nyata. So 6 orang tadi adalah Nur, Widya, Ayu, Anton, Bima dan juga Wahyu. Asalnya cerita ni dia terbagi kepada 2 POV, tapi Nina gabungkanlah supaya korang lagi faham. So diorang bernam ni telah setuju untuk ke kampung Desa Penari tadi bagi menyelesaikan urusan KKN diorang. Jadi KKN diorang ni macam sebuah jurusan yang diorang perlu lulus untuk graduate. Seminggu sebelum diorang nak ke sana, Mak Widya ni dah tanya dekat Widya yang diorang ni akan KKN kat mana. Jadi Widya pun cakap lah yang diorang akan ke Desa Penari. Tapi mak dia macam tak berapa setuju yang Widya akan ke sana. Mak dia pun tanyalah kenapa korang nak kena pergi situ, dah tak ada tempat lain ke? Lagipun tempat tu sebenarnya adalah kawasan hutan yang agak tebal dan tak berapa sesuai kalau diorang nak tinggal dekat sana. Widya pun explain lah baik-baik dekat mak dia, dia terang apa semua, and then mak dia macam okey sikit lah. Itu pun mak dia sebenarnya still lagi was-was tempat yang diorang nak pergi tu. Tapi demi lulus dalam subjek yang diorang ambil tu, diorang terpaksa jugalah ke Desa Penari. Sebab Desa Penari itulah dikatakan satu-satunya tempat yang sesuai untuk diorang jalankan kajian diorang. Salah seorang daripada 6 orang tadi ada nama Nur kan. Jadi Nur ni sebenarnya dia jenis sensitif sikit. Lokasi diorang nak KKN tu memang membuatkan dia macam sedikit sebanyak tak berapa senang lah. Sebabnya dia ni jenis yang sangat sensitif dengan benda-benda mistik dan dia sangat percaya dengan benda yang halus ni. Jadi pada malam tu diorang bernam pun bertolak lah dengan menaiki kereta menuju ke Desa Penari. Dalam perjalanan diorang nak ke kampung tadi, Nur ternampak ada seorang atuk pengemis yang tengah minta duit dekat tepi jalan. And then atuk tadi tu dia tengok Nur dan kemudian dia macam geleng kepala macam tu, seolah-olah bagi petanda dekat Nur. Jadi maksudnya macam kalau boleh jangan teruskan ke sana, macam itulah. Hampir 4 jam perjalanan diorang nak ke sana, akhirnya diorang sampai juga. Suasana dekat situ memang sangatlah gelap dan hutan tebal yang mengelilingi. Desa Penari sebenarnya terletak dekat daerah Jawa Timur. Jadi bila diorang dah sampai dekat situ, diorang tak boleh masuk ke kampung Desa Penari tu dengan menaiki kereta. Jadi diorang kena naik motor. Sebab laluan nak ke Desa Penari tadi memang kereta tak boleh nak masuk, jadi diorang kena naik motor. Jadi adalah beberapa orang kampung yang akan bawa diorang masuk dengan menaiki motor. Korang bayangkan perjalanan diorang nak masuk ke Desa Penari yang terceruk tu kan, ambil masa hampir 1 jam lebih dengan kiri kanan hutan, lepas tu berkabut. Sumpah memang creepy. Masa ni Widya pada masa tu kan dia dah mula was-was dengan keputusan diorang yang nak tinggal dekat sana. Dia dah terbayang macam mana diorang nak stay dekat situ selama hampir 6 minggu. Dan yang lagi pelik tu, orang kampung yang bawa diorang naik motor tadi tu langsung tak bercakap dengan diorang. Masing-masing diam je. Manakala Ayu pula masa di atas motor tu, dia ternampak ada seorang perempuan yang tengah menari dekat atas batu. Perempuan tu memang cantik dan pandangan dia yang tajam memandang ke arah Nur dengan tersenyum. Tapi bila Nur macam tengok sekali lagi, perempuan tu dah tak ada dah hilang. Dekat sini Nur rasa macam ada sesuatu yang sedang menyambut kedatangan diorang. Jadi sampai dekat kampung Desa Penari tadi, diorang telah disambut oleh ketua kampung Desa Penari iaitu bernama Pak Prabu. Tapi sebenarnya kedatangan diorang nak KKN dekat situ, Pak Prabu langsung tak setuju. Tapi selepas dipujuk berkali-kali, diorang kata diorang kat sini just nak KKN je, kita orang akan behave, kita orang tak akan langgar pantang larang apa semua. So pada masa ni Pak Prabu macam okey tak apa, saya benarkan. Jadi lepas dapat persetujuan daripada Pak Prabu, Ayu dengan Nur pun jalan-jalanlah pusing kampung tadi. Masa tu Nur ternampak ada satu batu yang ditutup dengan kain merah. Bawah batu tu pula ada makanan dan juga bau kemenyan. Disebabkan Nur ni jenis yang sensitif, jenis yang hijab terbuka, jadi dia boleh nampak benda-benda halus ni. Dekat atas batu tu Nur nampak ada lembaga hitam yang besar dengan mata yang merah menyala. Even pada waktu tu masih lagi siang, dia boleh nampak dengan jelas yang makhluk tadi tu berbulu dan bertanduk kerbau. Dan pada masa tu diorang tengah bertentang mata tau. Jadi Nur ni pun cepat-cepatlah ajak Ayu, baliklah, jomlah kita balik. Jadi tibalah pada hari diorang nak KKN dekat Desa Penari. Masa diorang tengah berkumpul dan tengah tunggu untuk berangkat ke Desa Penari tu, Widya dah cakap yang mak dia sebenarnya macam tak berapa sedap hati diorang nak ke Desa Penari. Pada masa yang sama, Nur pun dapat rasakan sesuatu dekat kampung tu. Cumanya dia diam je, dia tak cakap apa-apa dekat kawan-kawan dia. Seperti waktu yang ditetapkan, diorang pun berangkatlah ke Desa Penari. Masa diorang on the way kat sana, hujan pun mula turun dengan renyai-renyai. Masa diorang stop kereta dekat traffic light, tiba-tiba ada seorang pengemis tua yang langgar kereta diorang. Jadi masing-masing dalam tu dah terkejut tau. Nur tadi sempat pandang ke arah pengemis tua tadi dan pengemis tua tu cakap jangan berangkat,
nak. And then diorang pun teruskanlah perjalanan diorang dan sampailah dekat kawasan yang diorang kena naik motor untuk masuk ke Desa Penari. Jadi macam biasalah, untuk masuk ke sana diorang kena naik motor. Pada masa ni hujan masih lagi turun dan tiba-tiba Nur terdengar bunyi gamelan. Walaupun suara tu sayup-sayup, tapi makin lama suara tadi tu makin jelas. Kemudian Nur terbau bunga melati yang agak kuat. Dia pun carilah mana datang bau tadi. And then pada masa ni lah, dia ternampak ada seorang perempuan yang tengah menunduk. Tiba-tiba perempuan tadi tu menggerakkan badan dia dan menari mengikut rentak gamelan tadi. Perempuan tadi tu menari di tengah kegelapan malam dan di tengah hutan yang sunyi sepi. Even pada masa tu Nur ni atas motor, tapi dia boleh nampak perempuan tu menari dengan jelas, dengan lenggak-lenggok yang lemah gemalai. Memang membuatkan Nur tadi tu terpukau ataupun terpaku ke arah perempuan tu. Lepas tu dia terfikir, siapa yang menari di tengah hutan ni? Macam tak logik tau kalau orang yang menari dekat tengah-tengah hutan. Tapi Nur tak cakap kat siapa yang dia nampak apa pada malam tu. Sampai je dekat kampung tadi, Pak Prabu dah sambut diorang. Diorang pun sembang-sembang lah, basi tegur-tegur gitu kan. Dan pada masa ni Nur ternampak lagi sesuatu. Dia nampak ada satu lembaga hitam yang bermata merah tengah intai diorang dari sebalik pokok. Lepas tu Widya tanya diorang, korang ada dengar bunyi gamelan tak masa dekat tengah hutan tadi? Tapi Ayu cakap, alah, maybe ada pesta aku dekat kampung ni. So Nur tadi kan dia dengar bunyi gamelan tu. Lepas tu dia pun mencelah. Dia kata, orang dulu kata kalau dengar bunyi gamelan tu adalah petanda yang buruk. Nur pernah tanya Ayu, kokotlah dia perasan macam ada something yang pelik dekat kampung tu. Salah satunya macam kenapa Pak Prabu ni halang diorang untuk KKN dekat sana. Tapi Ayu ni jenis yang macam tak berapa percaya hal-hal yang mistik. So dia anggap Nur ni macam terlebih overthinking tau. Tapi sebenarnya Widya bukan setakat dengar bunyi gamelan tadi, tapi dia nampak juga ada perempuan yang menari. Pada waktu malam diorang tengah tidur tu, tiba-tiba Nur ni terbangun. Masih dia tengah layan perasaan tu kan, tiba-tiba dia terdengar macam ada orang tengah jerit tau. Dia pun carilah dekat mana datang suara tadi, dan dia ternampak lembaga yang sama yang intai dia dekat belakang pokok. So Nur ni pun tariklah selimut tutup muka dia dan dia bacalah apa-apa yang patut. Esok pagi tu Nur dengan Widya pergi mandi dekat sebuah tempat. Jadi tempat ni macam kuil kecil macam tu lah. Masa diorang nak mandi ni pun masing-masing kena kacau tau. And then diorang nekat untuk berjumpa dengan Pak Prabu sebab diorang rasa benda ni macam ada something yang tak kena dekat sini. Sampai je dekat rumah Pak Prabu, Nur pun tanya kenapa dia diganggu dengan makhluk yang hitam, kenapa benda tu ikut dia. Dekat rumah Pak Prabu tadi tu ada seorang lelaki tu macam atuk-atuk gitu yang dikenali sebagai Mbah Buyut. Jadi Mbah Buyut ni kata sebenarnya yang Nur ni ada penjaga dia. Lepas tu Pak Prabu pun katalah korang balik dulu, esok malam datang balik ke sini. Jadi pada malam tu Nur tidur macam biasa dan dia termimpi Widya peluk seekor ular. Jadi ular tu dengan Widya macam kawan baik tau, macam mesra gitu. And then dia terbangun sebab dia dengar bunyi bising sangat, macam ada kekecohan dekat luar. Rupa-rupanya Widya ni kena sampuk dan tengah menari-nari dekat tengah kegelapan malam. Kalau ikut POV Widya pula sebelum dia kena sampuk tu, masa dia terbangun dari tidur, dia ternampak Nur keluar dari rumah. So dia pun follow lah Nur tadi. Dan tiba-tiba dia terdengar bunyi gamelan and then Nur ni start menari tau. So Widya ni pun datang dekat lah dekat Nur nak tegur Nur. Tiba-tiba Nur ni berubah rupa menjadi rupa yang sangat menyeramkan. Bila Widya ni sedar je, tiba-tiba dia menari bukan Nur. Esok malam tu Nur jumpa dengan Pak Prabu dan juga Mbah Buyut sebab diorang suruh dijumpakan pada malam esoknya. So dia pun pergilah jumpa diorang berdua. Diorang bawa Nur dekat sebuah batu yang Nur nampak masa awal dia sampai dekat kampung tu. Dekat sini Mbah Buyut tadi tu kata yang dia akan tunjukkan dekat Nur salah satu makhluk halus. And then diorang pun sembelih ayam dan lepas tu diorang taburkan darah ayam tadi tu dekat atas batu. Tak lama lepas tu Nur nampak satu makhluk hitam yang besar bermata merah tengah jilat darah ayam tadi. And then Mbah Buyut pun macam tarik something daripada kepala dia. Lepas tu Nur dah tak nampak makhluk tadi. So Mbah Buyut pun explain dekat Nur sebenarnya memang Nur ni ada penjaga. Jadi penjaga Nur ni akan follow Nur dan jaga Nur daripada diganggu oleh makhluk lain. Dan makhluk hitam yang Nur nampak tadi tu adalah salah satu penghuni di kampung Desa Penari. So short storynya, sepanjang diorang ada dekat Desa Penari tu, diorang memang dikacau. Macam-macam kejadian aneh yang terjadi. Dekat sini juga tergantung yang Bima, salah seorang daripada member diorang tadi tu, sukakan Widya dan dia nak dapatkan Widya ni dengan cara yang halus. Pada masa yang sama juga si Ayu ni sukakan Bima, tapi Bima sukakan Widya. So Ayu dengan Bima ni telah melakukan sesuatu yang terlarang dekat Desa Penari. Ada satu tempat dekat kampung tu yang dianggap kawasan terlarang. Sebabnya dekat situ adalah sebuah tempat persembahan tarian yang akan dipersembahkan kepada jin. Tarian tu sebenarnya dibuat untuk menghalang jin-jin dekat hutan tadi ganggu penduduk kampung. Jadi sebenarnya Ayu dengan Bima ni telah melakukan sesuatu yang terlarang dekat tempat persembahan tarian tu. Dan diorang ni macam dah kena curse gitulah sebab dah langgar pantang larang. Disebabkan Ayu dan Bima telah melanggar pantang larang, so diorang ni jadi kejam-kejam macam nak kena sampuk tau. Bila family Ayu nak jemput dia, keadaan Ayu pada masa tu memang dah totally lumpuh. Bila dibawa jumpa doktor pun doktor tak besarkan dia ni penyakit apa. Selepas 3 bulan akhirnya Ayu ni meninggal. Manakala Bima pun sama, tak lama lepas tu dia pun meninggal.
Alright guys, itu sajalah cerita yang boleh Nina simpulkan daripada apa yang terjadi tentang KKN di Desa Penari. Kalau Nina nak explain, sebenarnya memang terlalu panjang sebab dia punya story dia tu dah macam novel, korang tahu tak? Jadi akhir-akhirnya Nina cuba simpulkanlah sebaik yang mungkin supaya tak tergantung. Jadi kalau korang nak tahu lagi mendalam, korang boleh google lah, korang baca, okey? Lagipun cerita tentang KKN di Desa Penari ni dikatakan berasal daripada kisah yang sebenar. Tapi sebenarnya tak ada bukti yang kukuh mengatakan kejadian ni betul-betul terjadi. Jadi Nina nak tahu sama ada korang percaya ataupun korang rasa benda ni hanyalah sebagai rekaan semata-mata. Sebab cerita dia macam terlalu detail tau. Jadi Nina nak tahu pendapat korang, komen dekat bawah. And yeah, that's it for today dan Nina harap korang suka dan enjoy. Kalau korang belum lagi subscribe channel Nina Story, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification, at least korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.